Muka surat 1 dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini selawat Sidi Ahmad Idris Morocco. Jadi sebagian daripada wirid tarekat Ahmadiyah. Karena Sidi Ahmad itu pengasas tarekat Ahmadiyah. Itu dijadikan wirid harian kita ni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bagi saya hak ni mudah dah. Baca dah. Saya bawa 1000 sehari. Kena buat 10,000 lagi comel. Nak ke apa? Kita nak mahu. Malu. Dia mahu. Bagi umat Islam yang berfaham ahli sunnah wal jamaah, kita ni ahli sunnah, bukan mu'tazilah, bukan wahabi, bukan syiah, bukan mujassimah, bukan qadiani, ahli sunnah wal jamaah. Tidak ketinggalan. Hok ditinggal tu bukan ahli sunnah dah tu. Kita tak miss, tak ketinggalan, tak miss. Sebaik saja tiba bulan Rabiul Awal, lalu dirayakan bagi kelahiran Nabi dengan pelbagai cara. Seperti membaca qasidah riwayatnya, berselawat, berpidato dan sebagainya. Sebab mereka beragak pun tidak menyalahi. Macam kita nak beragak 3 orang, macam mana dah? Beragak-beragak ni kenalah ramah. Zaman Tok Selehong dulu dia beragak. Cerita Tok Guru dia beragak. Sebab apa? Buat orang ribu datang. Di kalau maulud yang diraya oleh Tok Selehong, kedatangan orang setiap pelusuk 3 hari 3 malam, penuh dengan agenda program. Sembelih lembu, sampai mereka padu rebana, nak meriahkan lagi suasana. Padu rebana tak apa, jangan bermuzik sudah. Maka merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu penanda yang elok dilaksanakan secara berterusan di setiap tahun. Kita ingat hari kelahiran Nabi. Tak sepatut dilupa. Hari jadi tak miss setiap tahun boleh buat. Tu jadi dia tu. Ini hari jadi Nabi boleh lupa. Sedangkan ngaku umat Nabi, harap syafaat Nabi, mana lebih mulia dia daripada Nabi. Ini semua sudah diracuk. Pahaman usul-usul luar kebaratan. Orang tak lama kena buat kejadian ni lah. Ni anak alung ni, ni anak angah ni. Pada hari jadi Nabi, senang. Ni. Usul Islam kurang masuk. Usul luar hebat masuk. Hari jadi. Belah kek. Ada nyanyi-nyanyi pula. Bertiup lilik. Hari jadi Nabi, nak selawat pun tak reti dah nak. Waktu kita nak kekalkan tradisi. Sehingga kita buat risalah begini. Ini suatu kejutan. Sebaik saja tibanya bulan Rabiul Awal. Ini saya petik beberapa kitab ni. Antara kitab rojokkan kita Tibrih Sibyan karangan Tuan Husin Nasir Al-Banjari. Tuan Husin Nasir ni Tuan Husin Kedah. Tengok di situ. Soal jawab agama Kiai Sirajuddin Abbas Indonesia. Ulama besar di sana tu. Sira Kiai Sirajuddin mempertahankan aliran ahli sunnah. Anak kepada Kiai Abbas, ayah dia pun ulama besar juga, Kiai Abbas. Kiai Abbas ni anak murid Tok Ahmad Sani. Cahaya Islam oleh Syed Haji Muhammad Sulun Al-Fatani. Antara tiap rojokkan Cahaya Islam.
Kadang-kadang Tuan Guru Haji Muhammad Sulung, Tok Haji Sulung orang panggil, yang mati dihumban oleh orang kafir Buddha di dasar laut dekat Pulau Tiku. Dia masuk guni, dia capuk ke laut, mati begitu Tok Haji Sulung. Tengok baca sejarah Tok Haji Sulung ni lah. Ingatlah, dengan merayakan Maulid Nabi itu suatu penanda sifat hati yang mulia. Ciri-ciri dari hati yang mulia orang merayakan hari peranakan Nabi itu. Di mana nas yang dikatakan meraya hari kelahiran Nabi adalah ciri-ciri daripada hati yang mulia, hasil perut daripada hati yang baik. Di mana nas? Bagaimana firman Allah Taala, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, suratul Hajj. Maksudnya adalah sesiapa yang muliakan tanda-tanda Allah Ta'ala, yakni Nabi-Nabinya, memuliakan Nabi, maka sesungguhnya itu datang dari hati yang bertakwa kepada Allah. Jadi hati takwa, hati takut Tuhan, hati yang mulia lah. Jadi suatu penanda baik. Dari situlah tak sepatut kita lupa dah. Patut kita tumpang seronok di kalau tibanya bulan Rabiul Awal. Sebab itulah tradisi orang ngaji pondok ni. Untuk tunggu pondok kalau bulan Rabiul Awal sebulan dia cuti, dia tak tutup pondok. Mana tidak tutup tu pelajar tetap memondok juga. Tapi tak ada program pengajian. Sebab apa? Sebab ni nak raih orang merayakan Maulid Nabi. Sebab waliknya orang belah Pantai Timur, Kelantan, Patani, tempat-tempat yang tersebarnya pondok tu. Orang pondok dijemput oleh masyarakat untuk merayakan Maulud di surau masjid, di rumah masing-masing. Pagi ni buat Maulud rumah Pak Mat. Kapal mana? Kapal legeh umpamanya. Dia nak orang pondok 10 orang, 15, 20. Pergi berselawat baca rawi dalam rumah Pak Mat. Marhaban. Petang kat rumah Pak Allah pula. Begitu tradisi sana. Yang kadang-kadang sapa 2 kali 3 kali buat maulud setiap rumah orang ada duit tu lah. Sana. Kita di sini maulud kita tersinggah setakat dalam seorang masjid. Tak diheret masuk rumah. Alasan kata rumah tu sempit. Dah kalau tahu dah rumah sempit, jemputlah orang biar ramai sikit. Dah tak pandai kira sangat dah. Tapi kalau buat hari jadi anak cucu, boleh pula walau rumah sempit pun. Itulah orang panggil bodoh tak menentu. Dalam perkara baik jadi bodoh. Kalau tak buat baik itu cerdik pula. Saya baru balik dengan benar-benar lalak. 2 hari ke Kelantan, buat agihan Al-Quran. Al-Quran terjemah. Sebanyak 500 naskah. 500 buah. Dengan Cik Kamal ni. 4 orang kita gini. Tengok pondok-pondok di Kelantan. Allahul Rabbi. Bangun pondok sepuluh cendawan sekarang. Kalau tengok suasana zahir gitu, negeri Kelantan boleh bertahan. Syiar Islam tu boleh bangun. Di sana pondok, di sini pondok. Pelajar-pelajar. Ada satu pondok tu warga emas saja. 100 orang. Warga tua saja 100. Belah Batak Barat, negeri Selangor ni banyak. Hidup tak mau, apa nak kata dia tak tahulah. Sebab apa? Sebab masyarakat kita tak faham. Ngaji pondok ni, dia kata ngaji takut lama lah, tak maju lah. Dia lebih glamour tahfiz. Tapi berdoa pun tak lepas kan. Jangan penting mengaji berdoa. Mengaji berkitab. Banyak lagi dalam saudara kita pondok-pondok yang tak pergi lagi dah. Allah lebih sambutan lah. Seronok. Kebangkitan Islam kita. Yang kita belum terokok lagi di selatan jalan. Patani, Yala, Naratewak.
Ni kita cetak ni. Kita buat ni secara mudah basic ni, kita akan hantar wakaf akan datang. Kita berjuang ke situ lah pula. Kita sebarkan ilmu. Biarlah Islam ni berkumandang di atas muka bumi, ia diamanah oleh Allah untuk kita sama-sama jaga ni. Walaupun kita tidak kerajaan, kita jaga Islam, bukan jaga politik. Politik itu serah kepada ahli politikum. Mulia hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas dasar memuliakan Nabi. Kita mulia buat maulud ni, buat maulud Nabi ni atas dasar kita muliakan Nabi. Ayat ni kita betul lagi ni. Iaitu sebabnya dibacakan kisah riwayatnya serta berselawat atasnya. Kita baca kisah riwayat Nabi yang bermula daripada perkataan Abtadi'ul Imla Abismizatil Aliyah Safaka wa Muhayya Safaka wa Razai. Kisah-kisah Nabi belakang tu dicerita di dalamnya bermula Aminah, bondo Nabi tu mengandung, Safaka wafat Nabi. Kita baca kisah sebegitu atas dasar memuliakan Nabi. Muliakan Nabi. Dan lagi firman Allah Ta'ala, nas yang mengatakan orang berbuat maulid ini adalah hasil daripada hati yang mulia. Selain daripada ayat wa may yu'azzim sya'airallahi ila al-akhiri, firman Tuhan wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Suratul Maidah. Maksudnya dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku, Tuhan kata, adalah bersama kamu. Jaminan Tuhan bersama kita. Makna bersama kita tu Tuhan rahmat kan kita, tapi syarat ya Tuhan nak bersama dengan kita tu syarat kalaulah kamu mengerjakan sembahyang, menunaikan sembahyang, menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul aku. Tiga sifat tu kalau kita milik, Tuhan memihak dengan kita, Tuhan akan rahmat kita. Dan juga sebagai tambahan sifat lagi, dan juga kamu muliakan mereka itu Rasul. Jadi kita orang muliakan Rasul. Nescaya aku ampuni dosa-dosa kamu. Makna Tuhan bersama tu, Tuhan ampunkan dosa kita. Dan lagi aku masukkan kamu ke dalam syurga-Ku. Ini Al-Quran, ayat Quran, tidak, bukan hadis. Tak timbul dhaif ke maudhu' ke sahih, mana sahih mutamak dah ni. Dia macam mana orang anti buat maudhu' ni, dia tak faham ayat ni ke? Bengong sangat ke? Kita buat maudhu' atas dasar muliakan Nabi. Kita muliakan Nabi, jamin Allah Ta'ala sendiri. Faham ayat ni. Orang ngaji cara kampung pun faham, ni ngaji seberang laut pun tak faham. Dia mengaji dengan Tok Guru macam mana dia ajarkan dia sampai ke tak faham. Halnya yang mengalir di dalamnya beberapa sungai syurga tadi. Dalam syurga tadi betapa indahnya. Kalau orang Arab agak sebab dia dahaga dengan sungai, nak cakap tempat tu comel, dia kata mengalir dengan sungai. Kita ni cerita lain pula. Kalau cerita sungai kita dah jemudah. Sebab kita di banyak sungai, siapa kau duduk pun ada sungai. Mana sungai Sekamak? Duduk mana sungai Sekamak? Nak cerita sungai lagi? Cerita lain pula. Disebut pada hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tiada sempurna iman seorang kamu
Nak dapat milik iman yang kamil, yang sempurna tu, sehingga ia meletakkan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada keluarga dan manusia sekalian. Dia membawa kasih ke Nabi lebih daripada keluarga dia, sama telah dengan orang lain. Islam suruh ke kita utama kasih kepada Allah, yang kedua kepada Nabi. Jadi kita buat maulud ni atas dasar kita kasih ke Nabi. Kita kata saya ni tak kasih, tak apa, kita ajar hati kita, hati yang degil tadi. Mudah-mudahan dengan berkat kita duk latih dia akan timbul kasih. Ini kalau hati dah tak kasih, nak suruh jadi kasih, tapi tak dibimbing hati ke arah kasih, bila dah tak kasih pas bila lah. Biarlah kata-kata kita ni, hati kita kalau sebut Nabi kat Allah Rabbi, nak selawat pun malah. Biar kita ajar dia. Ajar. Lama-lama Tuhan akan rahmat. Setiap kebaikan yang kita nak ni, kalau kita usaha, Tuhan akan tentu kejayaannya. Dengan itu meraya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, selain daripada memuliakan Nabi, ia suatu dasar. Iaitu di atas dasar kasihkan kepadanya. Atas dasar kita kasih ke Nabi, kita buat maulud ni, selain daripada kita muliakan Nabi. Demikian lagi disebut pada hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'amman ahabba. Ini potongan hadis lah ni. Sekadar mata-mata gitulah. Kita bukan ngaji hadis sangat ni. Maksudnya seorang itu dapat bersama dengan orang yang ia kasih semasa di dunia. Di akhirat akan datang. Di akhirat akan datang kita boleh bersama dengan orang yang pernah kita kasih di muka dunia ni. Kasih kepada siapa? Kalau kasih ke Nabi, dapat bersama dengan Nabi. Mana? Dalam syurga, dalam neraka pula. Itulah antara faktor, antara sebab yang kita buat maulud. Kita nak bimbing hati kita biar terpaut kasih kepada Nabi lebih daripada orang lain. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan dia di hari akhirat. Maka antara lain, meraya maulid itu, kita sama-sama mengajak hati kita agar merasa kasihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih kepada Nabi, diajar oleh ulama. Sebaik saja sampai ke mereka bacaan rawi. Kita baca zanji rawi itu riwayat. Zanji itu tidak ambil sempurna. Pengarang kitab itu nama Ja'far al-Bazzanj. Lalu dipanggil ambil perkataan mereka zanji. Zanji itu kampung tempat Syekh Ja'far yang mengarang rawi itu. Kampung Zanji. Apa dalam rawi itu dia kata, wa qad istahsinul qiyama inda zikri maulidihi syarifi a'immatu zawu riwayatin wa rawiyah. Maksudnya dari rawi tersebut, manakala sampai ke mereka meriwayatkan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunat berdiri bangun. Kalau orang baca rawi sampai mereka walamma tamma min hamlihi hadra ummu lailatan, panjanglah rawi itu dah. Manakala sempurna Aminah yang mengandung kepada Nabi 9 bulan, bukan 9 tahun, 9 bulan. Maka lahirlah Nabi, maka datanglah beberapa perempuan-perempuan yang membantukan atas kelahiran Aminah tadi. Di kala tu kita yang duduk dengar orang baca rawi tu bangun, orang baca rawi pun bangun belakang. Bangun seorang tu, kemudian berselawat atasnya dengan penuh perasaan, yakni ikhlas. Makna penuh perasaan tu dengan ikhlas lah. Dia selawat atas dasar, apa selawat atas dasar membesarkan kelahiran Nabi itu. Walaupun Nabi itu lahir 2000 tahun yang lepas, sekalipun kosak hati kita seolah-olah di masa itu. Kita mulia orang ni bukan setakat orang tu hidup saja, walaupun orang tu dah mati lama sekalipun.
orang yang sepatut dimelia, elok kita melia. Ini mentah orang tu dah mati lama. Tapi orang tu orang lebih. Pakai sebut nama. Kata siapa? Kata Somad. Somad mana? Somad Palembang. Walah kata Syekh Abdul Somad Palembang. Betapa bongoknya manusia yang bercakap begitu dah. Kata siapa? Kata Syafi'i. Kau Syafi'i sebelah rumah. Apa-apa Imam Syafi'i. Betapa tidak beradab. Orang macam ni ada kepatut dapat syafaat orang tersebut di hari akhirat. Kita kena hormat. Sebab guru juga. Kita kena hormat guru walaupun dia dah mati lama. Sebab apa kita dapat sepatutnya ilmu dengan dia. Ini. Pada waktu itu mudah pagi ni kita pergi sembahyang. Tokoh-tokoh ulama. Tengok dalam ni. Pondok kita pun ada senarai. Cuma tak betul dia tulis. Kena tolong beritahu ke dia betul. Nombor telefon pun tak betul. Kena bagi. Dia nak hubung balik lagi. Patut setiap tahun dia buat program tak. Kita tak tahu. Kita tengok dalam gambar tu kita di sana semua ada. Haji Mustafa pun ada. Haji Dak Bukit Abah pun ada. Haji Aziz pun ada. Haji D pun pun ada. Semua kita buat satu buku cerita riwayat. Kalau kita dah ngaji dengan Tok Guru tu, dengan gambar Tok Guru tu ada belakang. Tok Guru kita. Untuk kepak orang. Tu. Sunat. Sunat kita melia. Walaupun dia dah wafat lama sekalipun. Barulah berkat hidup kita ni. Nak hidup berkat ni kena corok kita biar comel. Mana beliau senada bagaimana anak Islam. Baru keberkatan tu akan turun kepada kita. Dan turun berkat. Dunia akhirat tu alhamdulillah beres lah. Kalau tak ada berkat, tak tahu nak kata. Dunia dah sakut sementara akhirat dah. Seperti dia kata, antara kita memuliakan Nabi, kita kata pada nazarnya, Tala'al badrun alaina, dan sebagainya. Dan memujikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengan apa cara, sekalipun kita nak puji Nabi dengan apa cara sekalipun boleh, selama tidak melanggar ketetapan syarak pada kaedah puji tadi. Jangan sampai mereka langgar ketetapan syarak. Tolak itu memuji Nabi itu diumpamakan sudah naik. Matahari di atas kita dibasuhkan oleh orang dulu. Itu puji Nabi. Tak apa, bukan dia kata Nabi itu semacam tari, tidak, nisbah pada mulianya Nabi. Dapat menerangkan kegelapan manusia kepada terang. Bagaimana kata Imam Al-Busiri di dalam Qasaid Burdah. Di dalam qasidah Burdah. Imam Al-Busiri mengubahkan pada memujikan Nabi dinamakan Qasidah Al-Burdah. Ini cerita Al-Busiri ni panjang dah. Dia sebelum dia gubah Qasidah Burdah tu, dia jatuh sakit. Seolah-olah zaman dah ni penyakit stroke, penyakit garing tubuh. Lepas tu tergerak di hati dia nak memujikan Nabi sebab ni orang menguasai bahasa. Orang pakar dalam ilmu nahwu, ilmu sarah gitu gini. Dia pun gubahlah qasidah memujikan Nabi. Tak ada nama lagi. Setelah itu dia pun bermimpi jumpa dengan Nabi. Dalam mimpinya Nabi menyarukkan pakaian burdah, pakaian tradisi orang Arab, kepada tubuh dia. Selepas sedar daripada tidur dari mimpi tadi, penyakit dia pun normal, sihat. Mungkin atas berkat kerana dia tulis qasidah. Lalu dia pun fikir, aku nak bagi nama apa qasidah yang aku tulis ni, yang sehingga aku sempat berjumpa dengan Nabi. Nabi menyarukkan pakaian pada aku dan penyakit aku pun sihat. Aku nak tulis nama Burdah lah. Ambil sempurna dengan pakaian. Inilah timbul cerita. Dia sebab itulah dia kalau orang baca Burdah tu zaman dulu dia tadah air, diharapkan jadi alma usyifa, air perubatan. Ambil sempurna itu.
Sehingga Syekh Wali Kutang mengarang kitab menceritakan fadilah burdah. Sekian baik, sekian kelebihan. Sekian baik, sekian kelebihan. Ada kitab karangan Tok Wali tu. Kita usah nak fikir juga tu macam mana nak kalau boleh keluar tu comel sangat. Apa kata Al-Busiri? Da'madda'atuhun nasara fi nabiyihim, yakni tinggal apa yang diseru oleh Nasrani pada Nabi mereka itu. Maksudnya kita nak pujikan Nabi ni jangan semacam orang Nasara, orang Kristian memujikan Nabi dia. Nabi tu Nabi Isa lah. Dia puji Nabi Isa tu sampai ke langgar batas syarak. Jangan sampai perekat gitu. Langgar macam mana? Allah pun Tuhan, Nabi Isa pun Tuhan, Siti Maryam pun Tuhan. Dua tiga Tuhan. Tidaklah memujikan Nabi sampai perekat layak jadi Tuhan. Antara contoh dia ni. Al-Busiri mengubuh Al-Burdah yang berkat sehingga kini. Tapi sayangnya belah kita sini Malaysia ni orang tak pandai nak baca Burdah dah. Gagah-gagah kalau pandai pun geng-geng tua baca Rawi. Itu pun geng tua dah. Geng-geng muda tak berapa dah. Sementara Burdah. Beliau selaku tokoh kesusastraan Arab pada zamannya Al-Busiri itu dan wafat tahun 995 Hijrah. Orang lama belakang ni. Maka dari gubahan Burdah kata-kata memujikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau tengok terjemah Burdah tu. Dia ada terjemah ni. Burdah. Arab terjemah. Sekembali berdiri dikala mendengar baca rawi mengkisah hal kerahilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sama-sama berdiri dan berdiri ketika itu kerana memuliakan Nabi, yakni kedatangan Nabi. Kita kosaknya begitu. Kosak orang baca sampai mereka Aminah lahir Nabi semacam Nabi baru lahir. Maka kita bangun tu kerana memuliakan Nabi yang baru lahir tadi. Boleh pahala tu. Bangun tu boleh pahala dah. Bagaimana hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumu ila sayyidikum." Maksudnya berdirilah kamu di kala kedatangan ketua kamu. Datang buah-buah, datang ketua-ketua. Daripada kita duduk kepada kita bangun. Semacam juga kalau datang tetamu di rumah dah nak. Walaupun dia datang tu tidak ketua kita, kita naik kedatangan tamu tu. Daripada duduk terperok kita bangun. Kita sambut dia. Kisah yang lahir padanya pengajaran berbuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lahir pengajaran berbuat maulid. Di mana kisah? Kita cokis sedikit kisah. Kisah-kisah yang menerbitkan buat maulid ni. Disebut pada riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Maksud daripadanya pada hadis tersebut, seketika Nabi di Madinah, maka didapati orang-orang Yahudi Madinah ketika itu berpuasa, yakni pada tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi Madinah 10 Muharram dia pakat puasa sunat. Maka lalu Nabi bertanya kepadanya, apa hal yang engkau puasa pada hari ini? Pada mereka awal Nabi pun tak tahu. Mengapa puak-puak mau puasa 10 Muharram ni? Nak kata Syiah tak ada lagi masa tu. Lalu menjawab Yahudi itu, aku puasa kerana memperingati binasanya Firaun pada hari ini. Rupanya Firaun yang menentang Nabi Musa tu, dia mampu pada 10 Muharram. Kata mampu lah. Dan selamatnya Nabi Musa setelah mati Firaun. Nabi Musa selamat pada 10 Muharram ini sebab aku puasa. Maka aku bersyukur dengan berpuasa. Aku bersyukur kepada Allah kerana peristiwa besar tu.
dengan puasa sunat. Dari situ lalu Nabi bersabda kepadanya, kata Nabi, aku lebih patut menghormat Musa daripada kamu. Kalau macam tu aku patut menghormatkan Nabi Musa lebih daripada kamu. Maka dari hadis tersebut dibuat kesimpulan oleh Al-Hafiz Syekh Ibn Hajar Asqalani, beliau selaku pensyarah Sahih Bukhari, kita hadis Sahih Bukhari, dengan dinamakan dia Fathul Bari. Ini tokoh hadis ni. Yang bertaraf Al-Hafiz mazhab fiqh Syafi'i. Kata beliau, umat Islam disuruh memperingati hari-hari yang bersejarah bagi umat Islam. Intisari. Dan hadis daripada Al-Hafiz Ibn Hajar, dia kata umat Islam ni patut kita hormat hari yang bersejarah di dalam Islam. Semacam pada tanggal 12 Rabiul Awal, di setiap tahun itu hari sangat bersejarah. 12 Rabiul Awal itu hari yang bersejarah dalam Islam, ya. Hari kelahiran Nabi. Patut disuntikkan semangat orang. Takmih buat maulud, takmih buat maulud. Semacam lah disuntik semangat. 31 Ogos dah. Itu sejarah bagi orang Melayu. Ini bagi Islam dunia. Bagi orang Melayu terhad setakat tanah Melayu, ialah. Dan Nabi SAW sendiri bersyukur atas kematian Firaun. Nabi bersyukur dengan sebab matinya Firaun yang menentang Nabi Musa. Yakni sebaik saja sampai tanggal 10 Muharram. Lalu ia berpuasa. Nabi puasa. Sebagaimana sebenarnya siyamu yaumil Ashura tusiba 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah. Berpuasa pada tanggal Muharram itu diharapkan Allah Ta'ala menghapuskan dosanya pada tahun yang lepas. Sehingga bercita-cita Nabi nak puasa pula tahun depan, tapi dia wafat terlebih awal. Tak sampai Muharram lagi dia wafat. Dari hal tersebut, Maulid Nabi, Maulidur Rasul dikemuka oleh tokoh-tokoh ulama yang besar dari mazhab Syafi'i seperti berikut. Kata Imam Al-Yafi'i Al-Yamani. Imam Yafi'i Al-Yamani ni asal ulama Melayu. Dia pergi merata di sana di Yaman gitu gini. Ulama Melayu ni. Tengok dalam sejarah, nanti kita cari semula. Sesiapa yang membaca kisah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada majlis Maulidir Rasul itu, kita baca kisah Maulud Nabi dalam majlis Maulud tu. Majlis itu sama ada dalam surau, tengah padan, dalam rumah, dalam dewan. Saya dibangkit oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat bersama para siddiqin dan salihin, yakni di dalam surga Jannatun Na'im. Ini kata-kata ni berupa doa ni. Kata orang soleh yang bertaraf awliya ni. Al-Yafi Al-Yamani bukan setakat alim, dia tetap selaku wali pada zamannya. Dia orang sampai tahun tu dia kata tu kadang-kadang ilham dari Tuhan. Menggerakkan hati untuk berkata sebegitu. Ilham ni kuat tau. Selepas pada wahyu ilham lah. Kata Imam Siris Saketi, sesiapa yang hadir pada majlis Maulidir Rasul, semacamlah ia pergi ke taman-taman syurga yang permai. Kerana hadir pada majlis tersebut petanda kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantulah. Kalau dapat tahu orang undangkan kita, orang jemputkan kita ke majlis Maulud, eloklah ringan tulang sedikit dah. Jangan jadi berat tulang. Kata Syekh Jalaluddin Al-Suyuti, tempat yang dirayakan Maulidir Rasul itu diturun padanya rahmat. Inilah diheret maulud masuk rumah tangga ni. Mudah-mudahan rumah kita diturun rahmat. Maka turun padanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil tu M tu tak ada, Qurbail dan lain-lain. Mungkin Malikul Maut tak tahu lah dah.
Tunggu malikil maut siap. Lalu minta ampun dosa atas yang merayakan itu. Malaikat-malaikat yang doa diijabah oleh Tuhan ni, dia pergi ke tempat majlis maulud tadi, dia minta ampun ke atas orang yang menjayakan maulud. Lepas tu kita kena doa yang sama. Dan lagi kata Syekh Jalaluddin, Allah Ta'ala angkatkan bala pada tempat tersebut. Jangan tak puas hati di salah ni, kita buka tek rojokan kita. Suatu kisah zaman Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni antara pemerintah yang cinta kepada ilmu dah. Sehingga dihormat ulama-ulama di buat majlis pertemuan tokoh-tokoh ulama pada zamannya, dan kitab-kitab karangan ulama pun dihipung Harun Ar-Rasyid. Antara isteri dia, antara isteri Harun Ar-Rasyid Siti Zubaidah. Siti Zubaidah. Jadi Siti Zubaidah ni kalau ada suami baik, dia pun jadi baik juga. Antara kebaikan Siti Zubaidah, dia sanggup korban harta dia tu untuk buat saliran air dari Madinah ke Mekah. Maka masyhurlah air saluran yang dikorbankan oleh Siti Zubaidah tu orang panggil Ain Zubaidah. Sampai sekarang ada lagi kisah-kisah dah. Kisah-kisah saliran air Ain Zubaidah. Sebab apa? Sebab dia tengok orang Mekah masa tu susahnya nak dapat air, dia pun buat air saliran. Panggil Ain Zubaidah. Manakala mati Zubaidah, orang bermimpi jumpa dengan Zubaidah, orang tanya, apa Tuhan laku di atas kamu? Dia kata, alhamdulillah, Tuhan rahmatkan aku, gitu. Kebaikan lah. Orang bermimpi tu tanya dia, atas sebab kamu buat saliran air ke? Kerana Tuhan ampunkan dosa-dosa kamu? Dia kata tidak. Kerana duit yang aku buat saliran air bukan duit bersih, duit bercampur. Yang tak bersih pun ada. Dah takih apa? Atakih aku menghormatkan orang azan. Orang bah. Lalu dia kisahkan pada menghormatkan azan. Di suatu masa dia ada majlis. Majlis bersukaria lah, majlis orang besar ni. Ada dengan nyanyi-nyanyi pada majlis. Maka terdengarlah muazzin azan. Maka lalu aku Allah, dia kata, kepada penyanyi aku berhenti seketika. Beri jalan ke orang azan itu. Sekadar tu saja baik dia buat, kebaikan dia buat, layak diterima, diampuni dosa oleh Allah. Tengok cerita ni dalam kitab Jauharul Mauhu pada bab azan sana. Itu fakta kita dah. Kitab Jauharul ni kalangan siapa dia? Kalangan Syekh Wa'ali Kutan lah, ulama Kutan Fasimah yang terkenal zaman dulu yang wafat di Mekah. Siapa dia Syekh Wa'ali Kutan? Oh, ulama Melayu lah, ulama besar. Ulama sezaman dengan Tuan Tabak. Berah Tuan, adik ipar ke? Adik ipar Tuan Tabak. Yang mengamal tarekat Ahmadiyah. Diterima bi'ah dengan Sidi Ibrahim Ar-Rasyidi. Dia banyak perkara kita ya. Suatu kisah di zaman Harun Ar-Rasyid. Seorang pemuda pasif di kota Basrah. Kota Basrah. Pemuda pasif. Sebaik saja tiba bulan Rabiul Awal, pemuda pasif tadi, ia memakai pakaian elok-eloknya, mari seronok. Dengan seronok bulan awal tu dia beriah sikit pakaian. Tidaklah copan camping.
Berbeza pakaian dengan bulan-bulan yang lain. Serta mengadakan majlis maulidi Rasul. Pasik-pasik pun buat maulid juga. Maka manakala ia wafat, pemuda Pasik tadi, tiada siapa pun hendak menguruh akan jenazahnya kerana dikira oleh orang ia seorang yang fasik. Tak ada siapa nak ambil tahu. Apakah begitu? Kena pula. Dalam suasana tidak ada siapa yang nak mementajihidkan mayatnya, tiba-tiba terdengar oleh orang suara dari langit. Berkata, suara itu berkata suatu suara antik. Tak tahu nak kesan siapa yang berkata. Pada kata suara tu, wahai manusia, uruhkan jenazah si Anu itu. Dia adalah aulia Allah. Dia tu wali tu. Cuma nampak zahir fasik. Ini kita payah nak fikir ni. Takut fasik dia buat menyamar, tak nak tunjuk kesolehan dia kepada orang. Dia buat tunjuk. Supaya kata ada seorang sopi tu, nama apa dah lupa dah. Orang kata dia ni zuhud lah, zahid lah. Siapakah raja zaman tu nak tengok kezuhudan dia tu, pergi rumah dia. Dah kata zuhud sangat, raja pun tegak hati nak tengok zuhud tangan mana dia ni. Dia dapat tahu awal-awal raja nak mari jumpa dia, dia suruh isteri dia masak sedap-sedap lagi ni. Lepas tu kita hafal ke rumah, kita comel-comel hafalannya. Raja pun mari makan bersama dengan dia. Dia biasa makan sikit, dia makan habis ke banyak hari tu. Dia nak tunjuk, tak nak tunjuk zuhud dia. Orang pegang 2-3 putus jari, habis jari dia berkekar. Supaya tomat ikan tomat lapar dia makan. Raja pun tengok, raja kata zuhud kah? Macam ni orang. Tak apalah. Bukan dia nak cari puji orang, dia nak puji Allah Ta'ala. Dah. Takut dia buat telatah tu pemuda ni. Dan selepas dikebuminya, maka berlakulah mimpi bagi orang soleh. Orang mimpi pula selepas dikebumi dia tu. Orang mimpi. Di ketika itu berjumpa ia, mimpi itu pemuda tersebut. Dalam mimpi dia pun jumpa dengan pemuda tersebut. Didapati berpakaian ahli syurga. Pemuda yang dijumpa oleh orang yang bermimpi dengan berpakaian syurga. Pakaian comel lah, luar biasa pakaian tu. Lalu ditanya oleh orang soleh itu, orang soleh yang mimpi bertanya dia kepadanya, apa hal dibalas oleh Allah bagi sebegini pada diri kamu ni? Lalu jawab pemuda tersebut, ini kerana aku memuliakan Nabi SAW dengan berbuat maulidnya di setiap tahun. Ini kisah ni. Kisah ni tengok dalam kitab Rojokkan tu lah, ada situ lah. Bukan saja dia tokoh tambah nak menyedakkan tulis tanpa fakta. Di suatu kisah yang lain pula, iaitu di zaman Abdul Malik bin Marwan. Malik Marwan ni orang cengih ni, orang bekeng ni. Katanya seorang pemuda menunggang kuda. Terpijak anak Malik Marwan itu sehingga meninggal anak Raja Malik itu. Yang pijak ke kuda pemuda tadi sampai mati anak-anak pembesar. Malik Marwan ni orang pembesar zaman tu. Dan manakala dapat tahu oleh Malik bin Marwan, maka lalu ia memanggil pemuda itu ke istana. Maka lalu pemuda itu pergi menghadap Raja Malik itu. Tetapi dalam perjalanan ke istana itu, ia terlintas di hati hendak berbuat maulid Nabi. Betul-betulan bulan tu bulan maulid. Kerana di masa itu sudah berada di bulan Rabiul Awal. Maka sebaik saja di istana, disapa ke istana, ia pun masuk menghadap Abdul Malik itu. Lalu dilihat oleh Abdul Malik akan mukanya tiada perasaan hendak marah. Sehingga ditanya Abdul Malik itu kepadanya, kamu ada memakai apa ilmu suatu ke? Pakai ilmu pengasih ke? Pakai ilmu penunduk ke?
kata pemuda itu tiada memakai apa-apa ilmu. Hanya saya ingat dalam perjalanan saya nak ke istana ni, hendak berbuat maulu. Itulah saya duk fikirnya. Setelah dapat tahu oleh Abdul Malik, laki-laki itu hendak berbuat maulu, lalu diberi hadiah 1000 dinar kepada pemuda itu. Semutlah Allah bagi duit pula dah. Kalau tidak tali gantung sepatutnya masuk penjara seumur hidup dah nah. Tapi dia bagi duit. Dia berkat buat malu. Tapi dalam perkara kebaikan Islam, kebaikan agama ni, kalau kita tidak memihak dengan baik dia, keyakinan hati kita tidak memihak dengan kerana agama lah, Tuhan tidak beri apa sesuatu pun. Semacam kita kata doa agama weh, doa minta murah rezeki. Lepas tu kita berdoa juga, tapi kita tidak respect dengan doa ni sedaya kita dimurah rezeki oleh tiap doa kita. Tak ada pendekatan. Tapi kalau kita respect, kita yakin dengan doa ini pasti Tuhan berkuasa memudahkan rezeki kepada aku. InsyaAllah adalah asbab-asbab. Gitu. Kisah Abu Lahab atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni yang menentang dakwah Nabi ni. Walaupun dia pak penakan, pak saudara Nabi pun. Abu Lahab selaku bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selaku musuh yang besar menentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya. Beliau menjadi penentang sengit sehingga mati dalam kupu Abu Lahab, tak beriman langsung. Ada dikisahkan berlaku di suatu mimpi pada orang soleh di suatu ketika. Ia orang soleh itu berjumpa dalam mimpi itu, dia jumpa Abu Lahab. Lalu ia bertanya, apa Tuhan laku ke atas kamu, wahai Abu Lahab, wahai itu, wahai Pak Lahab. Maka dijawab olehnya, jawab Abu Lahab, aku sebaik saja tiba malam Isnin, Tuhan ringankan sedikit azabku. Setiap malam Isnin ringankan sedikit azab kubur aku. Sekadar mana ringannya? Dengan dapat aku menghisap kepada jari manisku, dapat menyunyuk kepada jari manis. Dengan dapat mengeluarkan sedikit air, aku nyunyuk kepada jari manis, keluarlah air sikit ke ujung jari manis tu. Kadar mana keluar? Yang membasahkan kerongkonku yang kering. Kadar tu ya. Sekembali kepada kebaikan Abu Lahab, semasa hidupnya ada sedikit kebaikan yang dikerjakan. Sebab Tuhan balas gitu, kerana semasa dihidup dulu ada dibuat baik sikit. Iaitu seketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bayi Abu Lahab tu, sebaik saja lahir Nabi, lalu Suwaibatul Aslamiyah selaku hamba Abu Lahab, Suwaibah ni, beliau orang yang awal-awal mengkhabar kepada Abu Lahab bahawa Aminah melahirkan anak laki-laki yang luar biasa dari kanak-kanak yang lain. Pak Lahab, kata Abu Suwaibah, Aminah yang anak dara Pak Lahab ni sudah lahir anak ni. Anak lelaki ni peliklah dia lahir, tidak sepuh anak-anak yang lain. Maka dari situ bergembira Abu Lahab atas kelahiran itu. Kerana ia selaku anak buahnya, Abu Lahab pun terpaksa seronok atas lahir Nabi itu. Kerana lahir Nabi itu anak buah dia. Dia tak tahu lagi Nabi itu dilantik jadi rasul. Dan kelahiran itu suatu keanehan baginya. Betapa medalanya seronok atas kepelikan lahir Nabi tadi. Maka lalu ia memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah selaku hambanya. Kalau macam tu Suwaibah, orang yang paling awal mengkhabar cerita kelahiran Aminah kepada seorang anak laki-laki pada aku, bermula hari ni kamu tidak jadi hamba aku dah, aku merdekalah kamu. Itu seolah-olah maulud Abu Lahab kan. Maulud jugalah kononnya. Sekadar tu kebaikan yang dia buat, walaupun dia menentang dakwah Nabi sekalipun, Tuhan ringankan sedikit azab kubur dia. Pada malam Isnin bertepatan malam lahir Nabi. Ini kita yang beriman kepada Nabi, nak tahu dah.
Maka itulah menjadi sebab diringankan azab di alam barzah bagi Abu Lahab tersebut. Kerana bersesuai dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah pesan Syekh Mudabiri radhiyallahu anhu. Kata Syekh Mudabiri, katanya diambil berat atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu kewajipan yang besar, tanggungjawab kita. Kata Syekh Mudabiri, ulama fiqh ni. Maka hasillah pada mengambil berat itu, kata Mudabiri, dengan merayakan hari kelahiran Nabi itu dengan membaca kisahnya, berselawat atasnya, menyediakan juadah makanan yang sepatut. Kata Abdul Wahab bin Ismail, kita perhabis ni, kita baca sebuah ni ya. Suatu kisah di Mesir, seorang laki-laki di setiap bulan Rabiul Awal ia merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takmih dia. Bulan-bulan awal dia buat malu. Maka timbul hairan oleh jiran yang agama Yahudi. Dia berjiran dengan orang Yahudi. Maka Yahudi jiran itu heran. Apa ni? Apa hairan aku? Apa hal? Gitulah. Apa hal? Heran aku Muslim itu di setiap bulan Rabiul Awal beliau berhimpun pada rumahnya beramai-ramai. Beramai-ramai angka 2. Kata Yahudi, aku heran rumah orang Islam ni. Setiap bulan awal ada berhimpun ramai-ramai dalam rumah dia. Maka di suatu malam Yahudi itu bermimpi rumah jiran yang Muslim itu dimasuki oleh orang laki-laki yang mulia orang kepadanya. Dalam mimpi Yahudi tadi, dia bermimpi rumah jiran dia tadi, orang ramai-ramai dalam rumah tu, marilah seorang lelaki yang mulia, dihormat, dia mulia oleh orang masuk dalam rumah tu. Ini cerita dalam mimpi Yahudi ni. Maka Yahudi itu pun bertanya kepada orang ramai di rumah tu. Dalam mimpi dia pun tanyalah. Cerita ni panjang, saya reka. Antara lanjut tak sedikit ceritanya, Yahudi itu dikata, bolehkah kalau saya nak tumpang bercakap dengan orang yang mari hormat oleh orang ni, saya nak tanya dia ni siapa dia, apa tujuan. Kata orang mah boleh, dia ni orang tidak sombong. Maka dikata orang itulah Nabi yang akhir zaman. Beliau datang ke rumah ini kerana tuan rumahnya membesarkan akan dia. Ini secara rohani. Maka akhir kisahnya Yahudi itu pun masuk Islam. Ini antara sebab dia jadi masuk Islam. Dan setelah jaga dari tidur, ia berazam hendak merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia masuk Islam. Ikut cerita dalam mimpi itu dia masuk Islam dengan Nabi. Itulah panjang cerita tu. Semua petikan diberi Husibian oleh Syekh Husin Nasir Al-Banjari soal jawab agama Qiyasuddin Abbas Cahaya Islam oleh Syahid Haji Sulum Al-Fatani. Itulah. Habis satu risalah kita baca lagi. Tak ada ulang balik dah. Simpan balik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Ada sepuasa dapat pergi.